Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, kami mengucapkan terima kasih kepada Encik Ambosu kerana telah memberikan peluang kepada kami untuk menyelesaikan tugasan 2 bagi subjek GPPT 1092. Baiklah, dalam pembentangan kali ini, kami akan membentangkan tentang bahan bantu mengajar bagi memudahkan lagi pendidikan. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Syahmi bin Abdul Bari dari unit BM2 PPISMP semester 2. Saya Nur Sofiahani binti Muhammad Rafi dari unit BM2 PPISMP semester 2. Saya Nur Atira binti Hassan Nasri dari unit BM2 PPISMP semester 2. Baiklah, pembentangan kali ini kita akan pergi pada slide seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Dalam tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus GPPT 1092 ini, kami dikehendaki untuk menghasilkan satu persembahan produk. Produk tersebut boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar atau satu inovasi yang bersesuaian dengan bidang pengkhususan kami dalam bentuk digital. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan apakah tujuan bahan bantu mengajar ini dihasilkan. Pertama sekali, bahan bantu mengajar ini dihasilkan untuk meningkatkan minat murid untuk belajar. Jadi, bahan bantu mengajar yang sesuai akan mendorong minat murid untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi, pembelajaran yang menyeronokkan ini dapat membantu murid-murid untuk mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang. Sebagai contoh, BBM yang telah kami sediakan lebih tertumpu kepada kemahiran membaca murid. Jadi, murid yang masih belum mahir untuk membaca dapat mengasah kemahiran membaca mereka melalui bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan ini. Seterusnya, tujuan bahan bantu mengajar ini dihasilkan adalah untuk memudahkan penyampaian pembelajaran kepada pelajar dengan menggunakan aplikasi yang boleh menarik perhatian mereka. Seperti yang kita tahu, pada masa kini, dunia semakin kian membangun dan penggunaan teknologi juga semakin meluas, termasuklah dalam kalangan murid-murid itu sendiri. Jadi, apabila proses pengajaran mengikut edaran zaman, murid akan lebih fokus dan tertarik ketika aktiviti PDP di dalam kelas. Baiklah, selain itu, tujuan yang ketiga ialah untuk meningkatkan pemahaman murid. Dalam BBM yang telah kami sediakan ini, kami telah menyelipkan beberapa perbendaharaan kata yang mungkin jarang didengari oleh sebilangan murid. Mungkin murid pernah mendengar atau pandai untuk membaca perkataan tersebut, tetapi tidak memahami maksud perkataan yang disebut atau dibaca. Jadi, melalui BBM yang telah kami sediakan ini, murid boleh meningkatkan kosakata dan perbendaharaan kata mereka. Yang keempat, BBM ini dapat menjadikan pembelajaran murid lebih mendalam dan beragam. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai boleh meningkatkan daya pemikiran murid untuk berfikir dengan lebih meluas dan tidak terperuk dalam aktiviti pembelajaran yang sama yang boleh menyebabkan mereka berasa bosan ketika melakukan aktiviti pembelajaran yang sama setiap hari. BBM yang telah kami sediakan ini juga boleh digunakan di mana-mana sahaja tanpa mengira tempat, sama ada ketika murid sedang bercuti dan ketika berada di rumah, kerana bahan bantu mengajar yang kami sediakan ini sangat fleksibel untuk digunakan di mana-mana sahaja, bukan sahaja di sekolah. Mungkin ketika murid mempunyai masa lapang, murid boleh mengasah kemahiran membaca dengan menggunakan BBM yang telah kami sediakan ini. Akhir sekali, tujuan bahan bantu mengajar ini dihasilkan adalah
supaya guru-guru dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal. Hal ini kerana bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan adalah dalam bentuk digital dan boleh digunakan semula pada bila-bila masa sahaja. Berbeza dengan bahan bantu mengajar yang dibuat secara fizikal yang selalunya digunakan hanya sebanyak 2 atau 3 kali sahaja kerana berisiko untuk rosak. Dengan penggunaan bahan bantu mengajar secara digital ini juga, tiada risiko kerosakan yang diperolehi kerana aktiviti ini dijalankan secara dalam talian dan boleh diulang berkali-kali oleh murid. Pertama sekali, kami telah menghasilkan sebuah buku cerita digital dengan menggunakan Present Anyflix. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, murid dapat mengakses buku cerita ini di mana-mana sahaja walaupun berada di luar sesi pembelajaran kerana aplikasi ini boleh diakses dengan menggunakan apa-apa peranti sahaja termasuklah telefon pintar dan komputer. Buku cerita digital yang disertai dengan elemen yang berwarna-warni serta unsur-unsur yang pelbagai ini mampu menarik perhatian murid yang akan menjadikan mereka berminat dan bersemangat untuk melakukan aktiviti membaca. Elemen-elemen yang berwarna-warni ini juga dapat merangsang minda murid untuk menerima maklumat-maklumat dengan lebih mudah dan pantas. Teks yang mengandungi ayat mudah dan suku kata yang berwarna dapat membantu pelajar membaca secara mentalis, iaitu membaca dengan lancar mengikut kelajuan tertentu. Bagi buku cerita digital bersuara pula, buku cerita digital bersuara ini mempunyai ciri-ciri yang sama seperti buku cerita digital yang dimuat naik ke dalam Present Anyflix sebentar tadi. Perbezaan buku cerita digital bersuara ini adalah buku cerita digital bersuara ini dimuat naik ke dalam aplikasi YouTube dan buku cerita digital bersuara ini mempunyai selingan audio yang dapat membantu pelajar untuk mendengar dan mengikuti perkataan yang mereka tidak fahami. Jadi di sini pelajar yang tidak fasih atau tidak mahir untuk membaca boleh mengikut audio tersebut secara perlahan-lahan. Baiklah, kami juga telah menggunakan Present Quizzes untuk mengasah minda murid untuk berfikir dengan pantas dan lebih teliti. Penggunaan aplikasi ini juga dapat membantu guru untuk menilai tahap kecekapan murid. Hal ini kerana melalui soalan tersebut, murid dikehendaki untuk membaca soalan yang diberikan dengan teliti. Dalam masa yang sama, murid dikehendaki untuk mengimbas kembali cerita yang telah dibaca oleh mereka dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Salam. ini kita nak buat aktiviti membaca. Nak tahu tak tanya kita pada hari ini apa? Nah. Okey, topik kita pada hari ini adalah gagak meniru hilang. Okey. Jom kita tengok pada buku digital ini. Niru helak. Pada suatu hari, terdapat seekor helang yang sedang terbang di udara. Ia ternampak seekor anak biri-biri yang berjalan pergi dari kawanannya. Helang menjunam pantas dengan cakarnya yang kuat. Ia menyambar anak biri-biri. Helang terbang tinggi ke udara membawa anak biri-biri. Seekor gagak yang lapar melihat perbuatan helang. Lalu ia berfikir, jika helang mendapat makanan dengan mudah, aku pun boleh berbuat demikian. Gagak mahu meniru cara helang menangkap anak biri-biri. Gagak pun terbang di udara.
Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada keberkesanan aktiviti bahan bantu mengajar. Antara keberkesanan aktiviti BBM yang dihasilkan oleh kami ialah pertama, guru dapat menilai tahap kebolehan membaca murid, di mana aktiviti BBM yang dihasilkan khususnya dalam bentuk digital ini dapat membolehkan guru mengetahui tahap kebolehan membaca murid sama ada baik, lemah ataupun sederhana dan sebagainya. Apabila guru mengetahui tahap tersebut, guru dapat mengenal pasti apakah yang seharusnya dilakukan kepada murid tersebut. Yang kedua, murid dapat mengasah kemahiran membaca dan berfikir. Jadi, murid akan lebih mempunyai kemahiran yang tinggi untuk membaca dan berfikir melalui aktiviti BBM yang kami hasilkan. Yang ketiga, keberkesanan aktiviti BBM ialah murid lebih tertarik untuk menyertai sesi pembelajaran di dalam kelas. Di mana seperti yang kita tahu, aktiviti BBM yang kami hasilkan iaitu dalam bentuk digital ini dapat menyebabkan murid lebih tertarik kerana ianya dilihat sebagai sesuatu yang menarik minat mereka melalui aktiviti tersebut. Yang terakhir sekali ialah meningkatkan pengetahuan murid tentang teknologi maklumat dan komunikasi TMK kerana aktiviti BBM yang kami hasilkan ialah dalam bentuk digital iaitu Flipbook, YouTube dan Quizizz. Jadi mereka lebih mempunyai kemahiran dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada kelemahan bahan bantu mengajar. Jadi seperti yang kita sedia maklum, apabila sesuatu bahan bantu mengajar dilakukan, dia semestinya ada kelebihan dan selalunya akan ada kelemahannya juga. Jadi kelemahan yang pertama ialah kurangnya interaksi dua hala antara murid dan guru dalam sesi pembelajaran, di mana apabila murid melihat bahan bantu mengajar tersebut, mereka akan lebih mendalami apa yang mereka lihat itu, iaitu contohnya melalui Flipbook yang telah kami buat, mereka hanya akan melihat Flipbook dan tiada komunikasi dengan guru. Seterusnya, kelemahan bahan bantu mengajar ialah tidak boleh diakses sekiranya tiada jaringan internet. Jadi, untuk mengakses bahan bantu mengajar yang kami hasilkan ini, ianya memerlukan jaringan internet yang baik kerana ianya secara digital. Yang ketiga, kesukaran dalam penyediaan bahan bantu mengajar. Dan akhir sekali ialah faktor pelaksanaannya yang kadang-kadang mendatangkan masalah, di mana bukannya senang untuk menghasilkan bahan bantu mengajar secara digital ini. Terdapat masalah-masalah lain dari segi gangguan internet, dari segi isi dan sebagainya. Sebagai rumusan, seiring dengan abad ke-21, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi TMK menuntut modal insan agar progresif serta mampu berdaya saing di pasaran kerja global. Maka, bahan bantu mengajar ini merupakan salah satu intensif guru untuk pemanfaatan TMK dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Baiklah, sekian sahaja persembahan daripada kami pada kali ini. Diharap video ini dapat memberi manfaat kepada yang menonton. Sekian, terima kasih. Bye.